tengok semula. Okay, alright. Okay, kaedah pemfaktoran menggunakan pendaraban silang A. Okay, X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan kosong. Ini ialah persamaan kuadratik. Seperti mana yang cikgu dah ajar minggu lepas pula dah. Hari Selasa, macam mana nak dapatkan dia punya punca. Punca tu maksudnya nilai-nilai X, okay. So, pertama kita tengok yang X kuasa 2. X kuasa 2 ni ialah daripada X darab dengan X, okay. Lepas tu buat macam ni. Cikgu punya tulisan kalau guna pen tablet memang tak cantik, okay. So, itu yang pertama. Yang kedua tengok yang 10 ni, abaikan dia punya negatif dia, okay. Okay, 10 ni sifir dia ialah 1 darab 10, 10 dan 2 darab 5. Kan? 1 darab 10, 10, 2 darab 5, 10. Sifir dia yang menghasilkan 10. Jadi kita ambil yang mana? Nak ambil nak letak dekat sini, dekat sini. Nak letak mana? Okey, ambil sama ada yang pertama ni ataupun yang kedua, tapi kita nak tambah tolak dia dapat 3. Kita nak ya. Kenapa Amira Riz? Ni lain dan ni ada yang left. Okey, ni cikgu soalan ni cikgu ambil daripada praktiskan diri 1.1F. Cikgu nak tunjuk semula pada awak kaedah pemfaktoran menggunakan pendaraban silang. Hari Selasa lepas cikgu ajar awak guna kalkulator. Rupa-rupanya ada yang masih macam dah lupa macam mana nak buat pendaraban silang. Jadi cikgu ajar semula untuk awak supaya awak boleh ingat. Ada dua cara lah nak guna nak buat cari punca menggunakan pemfaktoran ni. Satu yang pertama awak boleh guna kaedah pemfaktoran. Yang pertama boleh guna kalkulator, yang kedua boleh guna pendaraban silang. Pendaraban silang ni manual. Okey, cikgu macam tak fokus sebab cikgu duk tengok siapa-siapa yang masuk sebelah ni. Laptop yang kedua. Okey. Okey, terus yang pertama tadi X kuasa 2, X darab X. Okey. So kita tulis X dengan X. Lepas tu yang kedua kita tengoknya 10 ni, nombor yang ujung sekali yang nilai sahaja. 10 hasil sifir dia apa? 1 darab 10, 10, 2 darab 5, 10. So kita ambil 2 dengan 5. Kenapa nak ambil 2 dengan 5? Sebab tambah tolak dia dapat 3. Kan? 2 tolak 5 dapat negatif 3, 5 tolak 2 dapat 3. Okey, abaikan dulu negatif dengan positif dia. Okey, so sekarang X darab dengan X kat sini X kuasa 2. Cara pendaraban silang yang cikgu tunjuk pada awak ni, terpulang pada awak nak buat macam cikgu buat cara menegak, ada setengah student dia buat cara melintang. Terpulang tapi sama je, lebih kurang je. Okey, lepas tu 2 darab 5, 10. Dalam ni semua darab. Okey, X darab 2, 2X, X darab 5, 5X. Okey, kat tempat yang sini kita nak letak negatif kat mana supaya menjadi negatif 3X? Boleh siapa-siapa bagi tahu cikgu? Nak letak negatif kat mana? Nak letak negatif dekat 2 ke ataupun nak letak negatif dekat 5 supaya menjadi negatif 3X kat tengah-tengah ni. Ada tengah ni negatif 3X. Dekat mana? 5. Dekat 5. Okey, letak negatif dekat 5, dia akan jadi 2X tolak 5X, hasil dia negatif 3X. Okey. Lepas tu bila negatif awak letak dekat 5, atas ni pun kena letak negatif. Dekat 5 saja. So 2 darab negatif 5 dapat negatif 10 ni. So X kuasa 2 dah ada. Okey, X kuasa 2 dah ada. Lepas tu negatif 10 dah ada. Negatif 10 dah ada. Lepas tu negatif 3X pun dah ada. Negatif 3X pun dah ada kat tengah ni. Jadi apa kita nak buat? Semua dah ada kan? Kita ambil secara silang. Jadi jawapan dia X tambah 2. Okey. X tolak 5. Okey, ini penyelesaian awak mesti kena sama dengan kosong.
Okey, so X tambah 2. Yang ni, yang tadi ni pemfaktoran. Yang sekarang ni cikgu nak cari apakah nilai dia. Jadi tambah 2 pindah sebelah kanan jadi sama dengan negatif 2. Satu lagi, X tolak 5 sama dengan kosong. Jadi pindahkan negatif ke sebelah kanan jadi positif. Dapatlah. Kalau awak guna kalkulator, awak boleh carilah. Awak boleh dapatlah X dia negatif 2 dengan 5 dia, X satu lagi 5. Okay, kita tengok guna kalkulator. Okay, boleh semak guna kalkulator. Betul tidak jawapannya? So kita ambil degree 2. Okay, A dia ialah 1. 1 tu dekat mana? Dekat X kuasa 2. Okay, A dia ialah 1 dekat X kuasa 2. B dia ialah negatif. Sekejap, cikgu tak letak, tak tekan sama dengan. Okey, B dia ialah negatif 3. Tekan sama dengan. Dan C dia ialah negatif 10. Okey, tekan sama dengan. Okey, tengok jawapan dia dapat. Jawapan dia dapat 5. Dan satu lagi dapat negatif 2. Betul lah cikgu buat. Kalkulator ni untuk semak jawapan. Yang minggu lepas cikgu ajar, minggu lepas hari Selasa tu cikgu ajar guna kaedah menggunakan kalkulator. Awak terus dapat jawapan dulu. So bila awak dapat jawapan dulu, awak kena patah balik, kena buat pemfaktoran. Pemfaktoran ni. Tapi yang pendaraban silang ni dia ikut flow yang betul. Ikut flow yang betul. Okey? Okey, kita tengok yang B pula. Tadi yang X kuasa 2, nombor dia depan dia dekat X kuasa ni 1. Macam mana dekat X kuasa 2 ni, nombor dia ada selain daripada 1, 2 ke 3 ke macam tu lah. Jadi yang ni pun kena ingat sifir. So 2X kuasa 2, 2 tu sifir dia tak ada benda lain lah. 1 darab 2. Jadi kita pun tulis dah 2X darab dengan X. Okey, 2X darab dengan X. Okey, sekejap. Okey, lepas tu kita tengok yang belakang ni pula. Tadi kita tengok 2X kuasa 2. Lepas tu kita tengok yang belakang ni pula. 24 ni, sifir 24. 1 darab 24. Lagi 2 darab 12. 3 ada 3. 3 darab berapa dapat 24? 3 darab berapa dapat 24? 8. 8. Okey, 4 ada tak? 4 darab berapa dapat 24? Kalau nak tahu darab berapa, kena bahagi. Kena bahagilah 24. 24 bahagi 4? 6. 24 bahagi 4 dapat? 6. Okey, banyak sifir dia ni. Complicated sikit. Kenapa complicated? Sebab sifir dia banyak. Awak kena cuba jaya. Yang ni ambil masa sikit tu yang cikgu nak awak expert calculator. Okey, apabila dia banyak sifir, kita nak cuba ambil 12. Cikgu ambil 1 24 tak mungkin. Tak mungkin 1 24 untuk menghasilkan 8. Tak boleh. Okey, kalau 2 dengan 12, cikgu ambil yang ni dulu, yang kedua ni dulu. 2X darab 2, 4. X darab 12. X darab 12, 12X. Okey, yang ni 4X. Cikgu ambil 2 dengan 12, cikgu letak dekat sini Okey. So kalau kita darab 2X darab 2, 4X. X darab 12, 12X. Okey, 4X dengan 12X, kat mana nak letak negatif menghasilkan 8X? Boleh ke tidak? Boleh ni, 4 dengan 12. 4 dengan 12 boleh kat mana nak letak negatif menghasilkan positif 8X. Dekat 4. Dekat 4. Dekat 4. Cikgu ambil color lain pula. Sekejap. Okey. Ulang lagi sekali Cikgu ambil 2 dengan 12. Cikgu letak dekat bawah ni. Tadi cikgu ambil 2X kuasa 2 2X kuasa 2 hasilnya dapat 2X darab X, 2X kuasa 2.
Okey. Lepas tu 2 dengan 12 cikgu ambil sebab hasil dia dapat 24. Kenapa cikgu ambil 2 dengan 12? Kenapa tak ambil 3 darab 8, 4 darab 6? Cikgu nak mula dengan 2 darab 12 dululah. Cikgu ni cuba jaya. Cikgu tak tahu lagi boleh ke tidak. Okey. 2x darab 2 negatif 4x. Okey, x darab 12, 12x. Jadi kawan awak kata tadi, kita letak tanda negatif dekat negatif 4x. Ni dekat sini. Okey, dekat sini. Okey, jadi kalau kita kira negatif 4x tambah 12x, x tu kita abaikan. So dapat 8x. 8x yang kita buat ni, dia sama dengan yang kita soalan dia. 8x kat sini. Bila kita dapat 8x, so yang 3 darab 8 dengan 4 darab 6 tak payah buat dah sebab dia dah dapat terus, dah dapat dah. Okey, so bila negatif letak dekat 4, so negatif ni pun sama kena letak dekat atas dia ni. Okey, so negatif 2 darab dengan 12 negatif 24. Okey, negatif 24. So kita ambil secara silang. Ambil silang. Okey, nombor pemfaktoran ni 2x tambah 12 darab x tolak 2 sama dengan kosong. Kena sama dengan kosong sebab dia punya persamaan dia ada sama dengan kosong. Okey, kita keluarkan dia. Okey, sama dengan kosong. Okey, 2x pindahkan 12 ke sebelah kanan jadi negatif 12. X pindahkan 2 ni sebab 2 dengan x ni darab. Okey, so dia akan jadi bahagi 13. Okey, so x sama dengan negatif 6. Okey, negatif 12 bahagi 2 negatif 6. Okey, satu lagi x tolak 2 sama dengan kosong. Pindah dia ke sebelah sini jadi x sama dengan 2. Okey, kita cek guna kalkulator. Dapat tak x negatif 6 dengan x 2? Okey. Okey, cikgu keluar balik. Mungkin ada yang hari Selasa dia tak join Gmeet. Boleh tengok semula. Sekejap. Okey. Tekan 3 kali. 1. Tekan button sebelah kanan. Ambil degree 2. A2 sama dengan B dia 8 sama dengan C dia ialah negatif 24 sama dengan okey X2 dari kita dapat 2, satu lagi cikgu tekan sama dengan negatif 6. Dapatlah. Okey dapatlah. Okey. Betul lah ni. Okey C pula. C pula. Yang ni 4 pula. 4 X kuasa 2, 1 darab 4 dengan 2 darab 2. Nak ambil yang mana? Kena cuba jaya. Kita cuba ambil 1 darab 4 dulu. Cikgu tulis 4X darab X. Okey, sekejap. Cikgu nak padam, nak ni sikit. Okey, cikgu padam sebelah sini Sekejap Okey. 4x darab x. Okey. Sifar 10, 1 darab 10, 2 darab 5. Okey, tadi cikgu ada ambil yang ni 4x darab 1 darab 4, 4 darab x dah. 4x kuasa 2 darab, dia darab. Okey. 1 dengan 10, 2 dengan 5. Yang ni, cikgu nak ambil yang mana? Nak menghasilkan 3, yang paling dekat dengan dia ialah 2 dengan 5, lebih kurang. Cikgu cuba dulu. Sini 2, sini 5. Boleh tak? Boleh. Okey. Okey, kenapa cikgu kata boleh? Sebab cikgu dah nampak. Kalau kita buat kat sini, 4 darab 2, 8x. X darab 5, 5x. Okey, 8 dengan 5 boleh hasil 3. Tambah atau tolak. Sebab tu cikgu kata tadi boleh 2 dengan 5. So 1 darab 10 tak boleh ambil, 2 darab 2 tak payah ambil. Sebab kita dah dapat dah ni, nampak dah ni. Okey. Jadi 2 darab 5 10. Okey. 8x dengan 5x ni
Nak letak kat mana negatif menghasilkan negatif 3x? Beritahu cikgu siapa-siapa. 5. 8. 8 ke 5? 5. Okey, ulang lagi sekali Okey, cikgu padam dia punya tak nampak dah ni. Ni. Dia negatif 3x kat situ Negatif 3x ni negatif 3x. 8 dengan 5, kat mana nak letak negatif menghasilkan negatif 3x, negatif 3? 8 ke 5? 8. 8. 8 ke 5? 5. Kalau 5, okey, kalau letak negatif tu dekat 5, 8 tolak 5, 3. Positif 3. 8 tolak 8 kan besar. Tolak 5 dapat positif 3. Tak boleh letak negatif dekat 5. Kena letak negatif dekat 8. Sebab apa? Cuba tekan kalkulator awak. Negatif 8 tambah 5. Dapat negatif 3x. Okey, negatif 8 tambah 5 dapat negatif 3x. Bila 8 ni letak tanda negatif, dekat 2 pun letak tanda negatif. Dia ikut sekali. 5x ni dekat 5 ni jangan letak pula tanda negatif sebab dia tak ada nana negatif. Okey? Alright. So dah ada ni 4x kuasa 2 dah ada 10. Okey, negatif 2. Okey, tak apa. Negatif 2 darab 5 negatif 10 Negatif 10 dah ada. Okey, negatif 10 dah ada. Okey. Negatif 8x tambah 5x negatif 3x. Dekat bahagian sini, bahagian bawah sekali ni, dia tak ada darab, dia tambah atau tolak. Okey, tambah atau tolak. So, bila dah ada, cikgu ambil color lain nak bagi nampak jelas ke awak. Okey, kita ambil secara silang. Bila ambil secara silang, tertulis 4x tambah 5, buat bracket dengan x tolak 2 sama dengan 0. Okey, kita keluarkan dia. Sama dengan 0. Pindah 5 dulu. Jangan pindah 4. Okey, sebab kita nak x, pindah orang jauh dulu. Tambah 5 ni pindah ke sebelah kanan jadi tolak 5. X sama dengan 4 ni pindah sebelah kanan jadi bahagi. Sebab apa dia bahagi? Sebab dia darab kat sini. Yang ni sebab apa tambah jadi ni tolak sebab dia tambah sini. Sebelah sini jadi tolak Ada yang tak tahu lagi yang keliru. Okey. Okey, dah dapat negatif 5/4. Satu lagi x tolak 5 sama 0. Pindah negatif 5, x sama dengan 5. So dapat. So kita cek jawapan guna kalkulator. Okey, sekejap guna kalkulator kita cek jawapan, masuk on. Okey. Cikgu tak nak sambung, mungkin ada yang masih lagi tak tahu, cikgu keluar balik. Okey, tekan mode 3 kali. Tekan 1. Tekan sini. Okey, degree 2. Okey, kita masuk A ialah 4. Okey, A ialah 4. Okey, sama dengan B-nya ialah negatif 3. Sama dengan C dia ialah negatif 10. Kalau cikgu ada tekan salah ke tulis salah, tolong bagi tahu ya. Okey, kita dapat dah. Kenapa X2? Kita dapat tadi X5 kan? Tak ada pun tegur cikgu Kat sini cikgu salah tulis X tolak 2 ni. X tolak 2 ni. Senyap je Dekat Discord. Okey, X tolak 2 ya. Kat sini 2. Cikgu salah tulis kan dah kata. Mata dah pakai 4 dah cikgu tapi tak nampak lagi. Sebab dia banyak nombor. Okey, X sama dengan 2. Cikgu dah dapat dah. Tekan lagi sama dengan. Okey, kita dapat perpuluhan. Kita tak nak perpuluhan. Okey, kita buat pecahan. Tekan shift. A, B, stroke C. Okey, betul. Negatif 5/4. Okey. Jadi, kita dah dapat dah negatif 5/4 dan X sama dengan 2. Kalau tadi kita dapat kat kalkulator, kita dapat perpuluhan, kita kena tukar pecahan. Okey, boleh boleh remind balik pendaraban
silang. Siapa-siapa yang lupa boleh dah ingat dah tu sikit-sikit kan. Kaedah pemfaktoran menggunakan pendaraban silang kaedah linear. Apa dia? Ada siapa bercakap tu? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada senyap dah. Okey, habis Okey, cikgu nak terus pergi kepada buku teks awak muka surat 23 Okey, buku teks awak muka surat 23 sebab hari ni nak buat latihan 1.1G dan 1.1H. Siapa-siapa yang tak siap lagi latihan sebelum ni, tolonglah siapkan dan tanda tik dekat link semakan. Cikgu akan tengok siapa yang belum siap dan cikgu akan keluarkan senarai nama siapa yang belum siap. Okey. Okey, teruskan. Apa nak buat? Bagaimanakah anda melakar graf fungsi kuadratik? Okey, hari ni kita nak lakar graf fungsi kuadratik. Ada yang dah faham, ada yang belum faham lagi macam mana nak buat. Ingat, fungsi kuadratik dia ada senyum, dia ada masam. Kalau dia senyum, A dia lebih besar daripada kosong, maksudnya dia positif lah. Okey, kalau dia masam, A dia lebih kecil daripada kosong, maksudnya negatif. Apa tu A? A tu ialah pada bentuk fungsi kuadratik. Okey bentuk dia lah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ada kadang-kadang dia tak ada sama dengan kosong, kadang-kadang dia ada sama dengan kosong. Ikut soalan tu bagilah. Okey, macam mana awak nak lukis graf fungsi kuadratik? First, graf mesti betul. Senyum ke masam. Lepas tu tengok nilai pada pintasan Y. Manakah nilai pada pintasan Y? Pada dekat C ni. Nilai dekat pintasan Y itu pada C, pada tempat duduk yang C ni. Nombor lah. Dia tak ada dengan boleh ubah X ke Y ke, tak ada. Okey, lepas tu yang ketiga, pintasan X ataupun satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Kalau pintasan Y dia duduk kat paksi Y, pintasan X duduk dekat paksi X. Apa tu pintasan X tu? Ialah punca. Punca yang awak duk cari X tadi tu lah. Okey. Okey, kita tengok pada tak nampak ni Okey, sekejap. Ni praktiskan diri 1.1G Cikgu terus bagi jawapan untuk awak. Sebab ambil masa kalau cikgu nak buat satu-satu. Pergi pada latihan 1.1G. Soalan A dengan B dia ada sampai D. Buka buku teks awak. Siapa yang dah siap, okey, tak ada masalah, cek je. Okey, lakar setiap graf fungsi kuadratik berikut. A. Macam mana nak buat? Kita tengok dia punya persamaan dia. Fungsi kuadratik 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 24. Okey, kita tengok depan ni, 2 ni. 2 ni ialah A. A sama dengan 2. 2 ni mesti lebih besar daripada kosong. Kalau dia lebih besar daripada kosong, dia adalah positif. Bentuk graf dia adalah senyum. Cikgu kata tadi kan, lebih besar daripada kosong, positif, bentuk grafnya adalah senyum. Okey, itu yang pertama. Yang pertama yang tadi, ada 1, 2, 3 tadi. Okey, yang kedua, tengok pada C. C kat mana? Dekat ujung sekali ni, kat belakang sekali yang nombor sahaja. Dia C dia negatif 24. Okey, C ni apa? Pintasan Y. Duduk kat mana? Dekat paksi X. Paksi Y. Okey, ulang lagi sekali. C tu apa? C tu ialah pintasan Y. Duduk kat mana dia? Dekat paksi Y. Dan 24 ni dia ada tanda negatif. Kalau duduk kat paksi Y, dia duduk kat bawah lah, negatif 24. Macam tu. Okey. Ni Okey, lepas tu apabila fx kosong, kita jadikan fx ni, fx sama dengan, cikgu salin balik, tolak 24. Fx ni kita jadikan dia kosong. Bila kita jadikan dia kosong, maka boleh tekan guna kalkulator untuk dapatkan x dia.
Yang kalkulator tadi lah, pendaraban silang tu lah. Nak guna manual boleh, nak guna kalkulator boleh. Okey, jadi kat sini, bila kita tekan kalkulator, kita dapat X negatif 4, X sama dengan 3. Okey, buka balik kalkulator. Ni, ada yang masih tak faham, buka balik kalkulator, kita masuk. Okey, keluar balik. Boleh nak teruskan, tak ada masalah. Sekejap kita keluar. Okey. A dia ialah apanya? Kita masuk dulu. Sekejap degree 2. Okey, A dia ialah 2. Okey, tekan sama dengan B dia pun 2, tekan sama dengan C dia negatif 24. Tekan sama dengan. Okey, X3 X3 tekan lagi sekali. X1 lagi negatif 4. So awak pun buatlah kaedah pemfaktoran. Okey, awak pun buatlah kaedah pemfaktoran. Okey, pemfaktoran ni awak dapatlah X dia negatif 4, X sama 3, cikgu dah ajar tadi. So cara nak lukis paksi Y, paksi X, ni dah ada jawapan. Okey, paksi Y, paksi X. Kalau cikgu lukis sendiri memang teruk lukisan sebab guna pen tablet. Okey, so negatif 24 tadi dekat dengan paksi Y. Okey, dia dekat sini. So untuk X sama dengan negatif 4 dengan X sama 3, kat sini negatif 4, kat sini 3, awak pun sambung. Jadikan dia punya garis lengkung senyum. Dapatlah dia punya graf dia. Tak perlu guna skala apa-apa. Just awak letak je nombor-nombor, tak perlu guna skala. Okey, alright. Ada soalan nak tanya setakat ni? Apa tu? Okey, okey. Okey. Alright, kita teruskan kita teruskan. Tolong fokus ya. Okey, fokus. Cikgu rekod ni tau. Cikgu rekod ni. Okey, kita tengok untuk B pula. Okey, untuk B kita tengok yang X kuasa 2, di depan X kuasa 2 nilai dia 1. Nilai 1. 1 lebih besar daripada kosong. So graf dia adalah senyum. Okey, itu yang pertama. Lepas tu tengok 16. Ini ialah untuk C pintasan Y, iaitu paksi Y. Dia duduk mana 16? Duduk atas 16. Okey. Okey. Lepas tu kita jadikan Fx dia kosong. Awak tekan kalkulator awak hanya dapat satu je nilai punca bagi X dia, iaitu 4. Duduk kat mana X sama dengan 4? Duduk dekat paksi X dah, sebab X kan. Okey, ni X, ni paksi Y. Okey, so 16, ni dah ada paksi Y, 16, paksi X, 4. So, lukis. Itu sahaja. Okey, kat sini dekat paksi Y, dia tulis Fx. Dia tak tulis Y. Macam paksi X ni dia tulis X kan. Kat sini dia tulis Fx. Kenapa dia tulis Fx? Sebab Fx ini adalah Y. Sebenarnya dia Y. Cumanya kat sini dia ialah fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik dia ada F. Dia macam Fx, Gx macam tu. Jadi dia adalah Y. Tempat duduk dia tempat Y. Paksi Y. Ni. Fx. Jangan keliru ya. Jangan keliru. Paksi Y, paksi X tak semestinya paksi Y, paksi X nama dia. Dia memang paksi Y, paksi X nama tu. Dia boleh nama lain. Itu bergantung kepada soalan. Soalan. Okey, kita teruskan. Kita cuba buat. Lihat buku teks awak mungkin kat sini tak berapa nak nampak, tapi nampaklah juga C tu C. Okey, Fx kita buat negatif 2x kuasa 2 tambah 2x. Siapa-siapa yang belum buat, boleh sama-sama dengan cikgu terus buat. Lepas ni terus siap, okey dah. Tik je dekat link semakkan. Okey, mula-mula kita tengok apa? Siapa-siapa bagi tahu cikgu, kita tengok apa dulu dekat persamaan fungsi kuadratik ni? Dia punya senyum ke masam? Nak tahu senyum masam, tengok A. A dia dekat mana? Dekat negatif 2. A dia dekat negatif 2. So negatif 2 ni lebih besar ke lebih kecil daripada kosong? Kecil daripada kosong. Okey, dia senyum ke masam bentuk graf dia?
Masam. Masam. Senyum ke masam? Sebab dia negatif ni. Negatif kan negatif. Masam lah kan. Masam. Okey. Lepas tu tengok apa pula? Tengok apa pula? Nilai C. Nilai C. Nilai C ialah 40. Okey, nilai C-nya ialah 40. Duduk mana 40 ni? Duduk kat part CY ke duduk kat part CX? Y. Yes, duduk dekat part CY. Okey, dia duduk kat part CY. Duduk atas ke duduk bawah? Atas. Duduk atas. Sebab apa? Sebab 40 ni ialah positif. Duduk atas. Okey, sekejap ya. Okey. 40 positif, dia duduk atas pada part C, Y. Apa lagi yang nak buat? Okey, kita cari nilai X dia. Bila nak cari nilai X dia, jadikan Fx dia kosong. So, kita ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator. Okey, kita sambung Okey, A dia negatif 2. Cikgu tekan negatif 2. Ni cikgu sambung daripada penyelesaian tadi. B dia 2. Sama dengan C dia 40. Sama dengan. Okey, ingat X negatif 4. Satu lagi X 5. X negatif 4, satu lagi X 5. So, dia akan jadi kat bawah ni X negatif 4, X sama dengan 5. Pemfaktoran dia kena buat. Kalau tak buat, takut kurang markahnya. Jadi kalau negatif 4 pindah balik sebelah kiri jadi tambah 5 positif pindah ke sebelah kiri tolak. Okey. So macam mana bentuk dia punya graf dia? Okey. Lukisan cikgu tak cantik. Okey. 40 duduk atas kat sini. Okey, dia masam Okey, negatif 4 dia sebelah part CX. Sebab dia X kan? Dia X ni kan? Negatif. Ambil color lain pula. Okey. Negatif 4 duduk belah kiri lah sebab dia yang bernegatif. 5 duduk belah kanan. Yang ini Fx. Sebab apa Fx? Sebab dia bagi Fx kat sini. So, masam. Siap. Okey. Siap lah. Alright. Kita teruskan. Okey, dah buat Okey, terus D pula. Okey. A dia nilainya ialah nilainya ialah negatif 2. Okey, senyum masam. Senyum masam. Masam. Okey. Cikgu tak dengar tadi siapa yang bercakap. Sayut bunyi. Okey. Lepas tu tengok yang nombor sahaja. Kat sini dia tak ada yang X, tak ada yang macam ni. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey, 8. C dia 8. Dia duduk dekat part CY. Okey, atas lah. 8. Okey, sekejap Okey. Okey, lepas tu cari apa? Cari dia punya nilai bagi X. So, Fx sama 0. Ambil kalkulator, kita tekan. Okey, sekejap cikgu alihkan. Okey. Okey, dia tanya A. Dia tanya A. A kita ialah negatif 2. Okey, sama dengan. Okey, dia tanya pula B. B kita tak ada. So, kita letak 0. Sama dengan. Okey, C dia bagilah 8. Okey. Okey, dapat X negatif 2. Satu lagi X 2. X negatif 2 dengan 2. Satu negatif, satu positif lah. So, kita pun tulis X sama dengan negatif 2. Satu lagi X sama dengan 2. Buat bracket. Okey, untuk dapatkan yang ini, untuk dapatkan yang bawah ni, kena ada pemfaktoran. Kalau tak ada, takut kurang markah. So, kalau negatif 2 pindah sebelah kanan, belah kiri, tambah. Yang ni positif, tolak. So, macam mana nak lukis? Okey, kita lukis. Okey, 8 duduk atas sebab dia positif. Part CY ni kita tukar kepada Fx. Yang ni part CX. Okey, negatif 2 belah kiri sebab dia negatif. 2 belah kanan.
So tadi kan masam kan. So masam, okey sambung je. So dapat bentuk graf awak. Okey. Alright, kita teruskan soalan nombor 2, sama sahaja, sama je. Okey, sama sahaja. Nombor 2, cikgu tengok soalan nombor 2. Okey, lakah setiap graf fungsi kuadratik yang berikut, sama je. Okey, sama je. Yang ini mula-mula kita tengok 1 lebih besar daripada kosong, senyum. Okey, B dia kosong. Okey, betul. B dia tak ada. So kita jadikan dia B dia kosong. C dia ialah ni typo ni. Ni 5 Okey, C dia ialah 5. Maka titik minimum dia ialah 0, 5. Okey. Yang satu lebih besar daripada kosong ni, dia graf senyum lah. Kalau graf senyum, dia ada titik minimum. Ingat balik Kalau graf masam, dia ada titik maksimum. So kat sini, kalau senyum, dia minimum, titik dia ialah 0, 5. Macam mana cikgu dapat 0, 5? 5 yang dekat C ni. 5 yang dekat C, dia duduk dekat paksi Y nombor 5. Jadi kat sini 0, 5 koordinat dia. Okey, kena faham ya. Kalau 5 tu bermasuk dekat paksi Y, titik dia, koordinat dia sama 0, 5. Okey, kat sini pula apabila X sama dengan 1, kita gantikan dalam persamaan. Okey, macam ni. Yang dia bagi kat awak ni ialah alternatif. Contoh. Okey, kalau awak nak buat X sama dengan 0 pun tak ada masalah. Okey. Dapatlah Fx dia 6. Okey, so jadi ni 5 yang kita dapat C tu, yang 16 ni, yang pada graf ni 16 ni sebab kita letak X dia 1. X dia 1. Pada koordinat X1, Fx dia 6, so Y dia 6. So kita dapat 1, 6. Yang ini kita tak cari dia punya apa nama tu, punca. Kita guna X1. Kalau kita cari punca, Fx dia adalah 0. Okey, ni cara yang kedua. Cara kedua. Kalau nak letak Fx 0, cuba awak buat. Boleh tak Fx 0? Cuba kita cuba tengok. Okey. Sekejap. A dia 1. Okey, tekan sama dengan. Okey. B dia tak ada, tekan 0. C dia ada, tekan 5. Okey. Dapat 2.23. Banyak nombor ni. Lepas satu lagi. Dapat ni. Okey. Bila awak tekan kalkulator, awak dapat punca bagi X dalam perpuluhan yang banyak ini. Memang susah bagi awak nak lukis graf. Ulang lagi sekali. Kalau awak tekan kalkulator nak cari punca bagi X, nak cari nilai bagi X, okey, awak dapat nilai dia dalam banyak nombor macam ni, awak memang susah nak lukis graf. Jadi, cara yang memudahkan awak untuk lukis graf, okey, tak payah guna kalkulator tadi, tapi bila dapat nilai tu tak boleh nak buat, awak letak je X sama dengan 1 ke X sama dengan 2. Biasa kita letak X sama dengan 1. Jangan ambil yang negatif pula. Ambil nombor yang rendah-rendah, yang nilai kecil-kecil. Kalau ambil nombor besar, payah besarlah pula graf awak nak lukis. Okey. Ambil X1, awak ganti sebab tu lah awak dapat koordinat dia 1, 6. So awak boleh tulis paksi X1, paksi Y dia 6, awak ni. Lepas tu awak lukis sambung. Dapatlah bentuk graf senyum. Ada siapa yang tak faham? Tanya. Ada siapa yang tak faham? Boleh tanya cikgu. Boleh ke tidak ni? Boleh? Semua boleh? Dah. Boleh. Kalau ada yang tak faham, tolong bagi tahu cikgu kenapa cikgu ambil X sama dengan 1 tadi.
Kenapa cikgu ambil X sama dengan 1 tadi? Kalau ada siapa yang tak faham, tolong bagi tahu. Okey? Tak faham cikgu, tak faham. Tak Cikgu. faham. Ya. Macam mana boleh dapat X dengan Y tu? X dengan Y yang mana? Nilai mana? 16. 16. Okey, 16 ni cikgu ambil random X sama dengan 1 ni. Awak nak ambil X sama dengan 2? Boleh. Nak ambil X sama dengan 3? Boleh. Tapi cikgu nak senang cikgu nak mudah pengiraan, cikgu ambil X1. Kenapa tak boleh ambil X kosong? Sebab kalau awak ambil X kosong, macam awak tekan kalkulator tadi, awak dapat banyak nombor X tu kan. Awak nak plot kat mana dekat graf awak, memang payah. Kita ambil nombor yang tak nak perpuluhan. Okey. Lepas tu kita ambil X sama dengan 1, kita masuk balik dalam X kuasa 2 tambah 5 ni. Ni fx1 masuk dalam X kuasa 2 ni. Sebab X tu 1 masuk dalam X lah. 1 kuasa 2 tambah 5. Yang dia buat ni. Okey. 1 kuasa 2 1 tambah 5 6 lah. 6 ni siapa? 6 ni ialah fx ataupun y. Jadi koordinat dia x1 yang cikgu bulat ni, y 6. Apa guna koordinat 16 ni? Koordinat 16 ni macam ni. Kita punya graf kita, sekejap Okey. Kita dah dapat tahu dah sekejap. Kita dah tahu dah 05, 5 tu duduk dekat paksi Y. Kita dah tahu dah. Dan kita dah tahu dah kita punya bentuk graf dia senyum. Tapi kita nak lukis macam mana? Sekurang-kurangnya kalau kita lukis, dia bentuk macam ni. Sekurang-kurangnya kita kena ada satu titik lain yang buat dia tepat. Bila kita nak lukis. Mungkin bila awak lukis, kalau sini 5, macam ni sempit je. Ada setengah pelajar dia lukis, sini 5, besar. Macam tu. Jadi kita nak dapatkan satu titik supaya kita punya lengkung kita tu tepat. Sebab ada yang pelajar dia lukis sempit, ada dia pelajar lukis lebar, ada pelajar lukis sederhana macam ni. Okey, so sebab itulah kita cari satu titik supaya dia boleh pergi ke titik tu tepat. Okey, jadi kalau kita dah dapat titik 16 ni, okey, cikgu punya ni tak cantik. So ni 5, so ni 1, agak-agak lah 1 kat mana? Okey, ni 1, okey ni 6. So plot kat sini. So dari ni 5 lalu sini, lalu kat sini. Lalu dekat 16 ni. Dapat. Okey. Contoh. Okey ni 1. Ni 6. Contoh. Okey. So dapatlah seperti mana yang graf yang diberi. Okey. Kalau kat sini tak tahu nak sempit ke, nak lebar ke tak tahu, ambil satu lagi. Gantilah fx negatif 1 pula. Negatif 1 kuasa 2 tambah 5. Cara yang sama seperti kita buat di atas. So negatif 1 kuasa 2 sama jugalah. 1 tambah 5 dapat 6. So negatif 1 6. So titik kat sini, sini negatif 1, sini 6. So dapatlah, jadi sekejap. Cikgu nak padam kejap cikgu nak padam kat sini. Okey, sekejap cikgu buat semula. Okey. Garis. Okey. Cikgu dapat 5 tadi kan, pintasan Y. Tadi cikgu dapat 1, sini 6. So cikgu pun plot agak-agak lah. Okey, so cikgu pun sambung. Okey. Tapi kat sini cikgu tak tahu cikgu nak macam ni ke, nak macam ni ke, nak macam ni ke, macam tu. Tak tahu. Kalau kat sebelah sini, cikgu tahu, kita lalu dekat 16 ni. Okey. So sekarang, cikgu buat satu lagi. Ni alternatif lah. Cikgu buat satu lagi. Satu apa? Cikgu ambil, nak cari satu titik lagi. Okey, cikgu buatlah negatif 1 pula. Tadi X1, sekarang X negatif 1. Cikgu masuk dalam persamaan ni. Persamaan X kuasa 2 tambah 5 ni. Jadi negatif 1 kuasa 2 tambah 5. So negatif 1 kuasa 2, 1. Kalkulator tambah 5 dapat 6. So koordinat dia negatif 1, 6. So mana negatif 1 dekat sebelah kiri lah. Negatif 1, ni 6. Ni dah ada 6.
So plot. Jadi cikgu boleh jalan lah. Daripada 5 ni naik atas. Oh, baru tepat. Yang dia bagi 1 titik sahaja. Yang paling tepat kalau kita dapatkan 2 titik ni. 1 negatif 1 6 dengan satu lagi negatif 1 6. Okey, ini alternatif. Alternatif. Okey. Nak bagi tepat. Kalau tak nak bagi tepat, dapatkan 1 titik pun dah cukup seperti yang dia buat ini. Boleh? Boleh ke? Boleh. Harap-harap boleh lah. Okay. Okey. Kita teruskan lagi 10 minit. Teruskan buatlah yang ini B. B. Ni untuk B Ni B sama macam tadi. Sama macam tadi. Kalau nak awak boleh screenshot ataupun boleh snap jawapan ni. Lepas tu buat sendiri Lepas tu C, tengok cikgu buat C Okey. A dia negatif 1 kurang daripada kosong masam. C dia 2. So cikgu buat fx dia 1. Cikgu masukkan 1 kuasa 2 tambah 2. So negatif 1 kuasa 2 1 tambah 2 dapat 3. So koordinat dia 1 3 sama juga. Sama ni cikgu buat yang B ke C. Ni B, yang ni C. Okey. So sekarang cikgu lukis. Okey. Okey, C dia 2. C dia 2. Ni cikgu ambil 1 3 1 sini 3. Plot. Jadi cikgu pun sambung. Okey, tak cantik. Okey, sambung. Okey, dapat. Ni dah jawapan dia. Sini fx, sini x. Okey, boleh Awak tak perlu nak buat ayat-ayat macam ni. Kalau nak buat pun terpulang pada awak. Boleh je. Buat macam cikgu buat ni pun dah okey dah. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Dah okey dah. Ya. Lebar graf tu kiri kanan kena sama ke? Sepatutnya kiri kanan kena sama. Macam cikgu cakap tadi, awak dah dapat 1 3 ni kan, belah kanan. Tapi sebelah kiri awak tak ada titik. Awak alternatif. Awak boleh ambil, tadi cikgu kata X sama 1 kalau kita ganti negatif 1, dia negatif kan? Dia negatif. Okay, negatif 1 kuasa 2 tambah 2 pula. Kita ganti masuk dalam ni. Kita ganti masuk dalam ni. Dia mesti kena sama. Okey. Tapi ini ialah lakaran. Bila lakaran, hampir-hampir lah. Hampir-hampir. Janganlah terlalu nampak sangat tak logik, lebar sangat. Okey. Kalau macam ni, tiba-tiba yang lebar, tak logik lah. Lakaran ni maksudnya lakar tapi hampir-hampir dengan jawapan yang tepat. Lebih kurang lah. Boleh tak ni? Kalau nak cari juga, okey kita kira lah. Negatif 1 kuasa 2, 1. Ni 1. So kat luar ni negatif 1 tambah 2 dapat 1. So koordinat dia negatif 1, 1. Di mana negatif 1, 1? Sini negatif 1. Cikgu ambil marker pen lain. Marker pen pula dah. Okey. Okey, ni negatif 1, sini 1. Ni. So dia lalu sini. Lalu bawah sikit. Kalau cikgu buat salah kira, tolong bagi tahu. Masam. Kan? Dah masam ni. Sekejap cikgu ni. Cikgu padam. Sabar cikgu padam. Cara kira tadi dah betul. Sekejap cikgu ni. Kan dah salah. Cikgu tengok yang B dah ni. Okey, sekejap. Okey, ambil merah. Okey. Okey, lukis. Okey, C dia 2. So 1. C dia 2. Ni betul ke cikgu buat salah? Kat sini. Semula. Negatif 1 kuasa 2 tambah 2. Ni yang betul. Ni kan negatif. Negatif 1 sebab cikgu ganti X sama dengan 1.
Okey, 1 kuasa 2, 1, 2 dia negatif. So dia akan jadi negatif 1 tambah 2 dapat 1. Salah dah kat sini. So 1, 1. Koordinat dia 1, 1. Ada siapa yang tak faham? Cikgu boleh ulang. Cikgu buat semula. Rasa macam tak puas hati je ni. Nak bagi awak betul-betul faham ni. Macam mana nak lukis. Yang dah faham okey, tak ada masalah. Okey, cikgu buat semula. Take note dia. Tadi masam C dia 2. Okey, cikgu gantikan negatif 1 kuasa 2 tambah 2. So 1 kuasa 2, 1, luar dia negatif. So letak sini. So negatif 1 tambah 2. Kalkulator awak jangan tengok je. Mesti tekan kalkulator. Dapat 1. So koordinat dia ialah 1, 1. 1 kat mana? Sini 1 agak-agak lah. Ini 1. So plot. Lebih kurang. Ni fx. Okay. So satu lagi. Cikgu ganti pula negatif 1. Tadi cikgu ganti 1. Sekarang cikgu ganti negatif 1. So bila negatif 1. Negatif 1 kuasa 2. Dapat 1. Luar ni negatif. So negatif 1 lah. Tambah 2. Dapat 1. So koordinat yang kedua negatif 1, 1. Negatif 1, 1 kat sini lebih kurang lah. Lepas tu cikgu ambil color lain nak bagi nampak. Okay, cikgu pun buatlah graf masam. Lalu belah sini sebab kita punya dia punya ni cikgu buat ni skala dia tak sama. Tak cantik lah dia punya masam dia tu. Macam ni dah jawapan dia. Okay, tu jawapannya. Alright boleh Okay, teruskan. Okay, 1.1G ada sikit lagi, beberapa minit lagi. Okay, 1.1G cikgu cuma nak terangkan jawapan dah ada, boleh screenshot. Cikgu nak terangkan, okay, padang ini dia punya panjang dia, ni dia punya lebar dia. Okay, kita ada sebuah padang, kita ada panjang dengan lebar. Ungkapkan luas padang L dalam sebutan X. So maksudnya LX lah. Dia nak LX. Luas. Bila luas, panjang darab lebar. So ni lebar darab dengan panjang. Terbalik pun tak apa. So dapatlah jawapan. X darab 5X. 5X kuasa 2. X darab 20. 20X. Luas panjang darab lebar. Okey, B pula. Luas padang 5,100. Luas dia bagi dah 5,100. Hitung kos memagar padang ini jika kos dawai pagar tersebut 20 per meter. Okey, kita cari apakah nilai X dulu menggunakan persamaan kuadratik. Okey, 5,100. Kenapa yang ni kita ambil daripada yang A ni dah. Okey, 5,100 pindah sebelah kanan jadi negatif. Negatif. Okey, negatif. So ini ialah persamaan kuadratik. Boleh je tekan kalkulator. Apa yang dia buat kat sini, X kuasa 2 ni 5 dah tak ada. Dia bahagi 5, dia kecilkan nilai. Yang kat sini ni dia bahagi 5. Penyelesaian ni dibahagi 5, dia kecilkan nilai. Senang dia nak tekan kalkulator. Okey. Bila tekan kalkulator dapat 30, X 30, satu lagi X negatif 34. Yang negatif 34 kita reject. Kita tak boleh ambil negatif. Macam mana nak ambil negatif kalau kira? Okey, ambil 30 ni, masukkan dalam X. Okey. Disebabkan dia nak panjang dawai pagar. Panjang ialah perimeter. Perimeter. Okey. So kat sini X, kat sini juga X. So dia akan jadi X tambah X 2X. Betul kan? X tambah X 2X. Okey. Lepas tu panjang dia sini 5X tambah 20. Kat atas ni pun 5X tambah 20. So dia akan jadi 2 sebab dia panjang dia ada 2. 5X darablah 20. Okey. So sekarang ni 2X ni dengan yang ni kita tambah. So bila kita tambah dia akan jadi ni tambah 2X.
Apa benda ni? Apa benda ni? Ini ialah perimeter sebab panjang dawai ialah perimeter. So dia jadi 30 tadi yang kita dapat tadi, kita ganti masuk dalam X ni. Yang ni dia buat dah ni. Dia ganti masuk dalam X. Satu lagi kat sini. Kat sini. Yang lain sama macam cikgu buat kat atas ni. Dapatlah 400. Jadi 400 meter tadi, kita nak tahu dia punya kos. So kalau nak tahu dia punya kos, darab dengan RM20 per meter. 1 meter RM20. So sekarang panjang pagar dawai itu 400. So nak tahu kos, darablah. Dapat 8,000. Dapat 8,000. Okey. Dah habis dah waktunya. Okey, yang ini pula ni km per jam. Ni km per jam ni iaitu km tu jarak, jam tu masa. Hebat dah ni. Okey, ini laju. Take note. Ini formula. Formula dia bagi. Formula ni yang kita guna. So ini laju. Ni jarak km 225 tu. Lepas tu ni masa. So awak boleh snap, boleh screenshot penyelesaian ni. Cuba tengok dia punya penyelesaian. Dapat ni negatif ni kita reject So dapat 5.5. So awak masuk balik dalam yang dia bagi 20T ni daripada 20T tolak 20. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, mematuhi had laju lebuh raya. Okey, boleh? Boleh semua? Boleh. Boleh. Okay. Awak snap dulu, awak screenshot dulu. Awak cuba study. Kalau tak faham boleh PM cikgu. Okey, dah habis dah sampai 1.1H dah habis dah untuk bab 1 dah sampai situ. Untuk latihan buku teks awak ada praktik komprehensif tu awak kalau nak rasa nak buat, kalau rasa tak nak buat dulu biar dulu. Sebab nanti baru buka sekolah barulah kita bincang, kita patah balik bab 1 tapi bincang praktik komprehensif sahajalah. Cikgu tak nak patah balik daripada awal-awal. Penat ya. Okey, siapa yang tak join tak dapat nak join Jimmy tak apa, cikgu boleh stop. Okey. Sekejap. Okey.